Alhamdulillah kita dapat sama-sama di bulan Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair, menjalankan tugas dengan baik di samping seperti mana ayat yang dibacakan tadi, tuntutan wajib ke atas umat Islam berpuasa, kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana yang diamalkan dan dituntut kepada umat-umat terdahulu. Cuma dipendekankan kepada kita supaya meningkatkan darjat ketakwaan kepada Allah SWT. Maknanya saya tekankan, Islam itu mengiktiraf, menerima kenyataan bahawa amalan puasa diikuti, dijalankan oleh umat terdahulu. Dia tidak menyangkal kenyataan itu. Walaupun diberi penekanan bahawa puasa itu dengan nawaitu la'allakum tattaqun, meningkatkan darjat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya disiplin, integriti yang bertanggungjawab langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang dilarang jelas, hal yang diizinkan pun dilarang di bulan Ramadan sebagai ujian disiplin kita. Diizinkan makan minum, dilarang bulan Ramadan dan lain-lain. Jadi, tapi yang satu aspek yang saya tekankan ialah dalam penjelasan ini, peningkatan dari segi apa yang disebut sebagai madrasah Ramadan. Dia satu ujian dan ukurannya itu adalah apakah dapat ditingkatkan keyakinan, keimanan kita, akhlak dan integriti kita, keprihatinan terhadap nasib rakyat yang lebih miskin. Apakah ada peningkatan itu atau tidak? Jawapannya kita. Sebab itu bulan Ramadan ini disebut tarbiyah ruhiyah atau madrasah Ramadan, diwajibkan ke atas semua tanpa mengira kedudukan, dengan harapan, dengan maksud peningkatan derajat ketakwaan, dan dari yang samping itu menghormati bahawa Islam itu mengiktiraf kebiasaan, amalan umat terdahulu, yang tidak seperti mana yang disebut dalam peraturan kaedah Islam sekarang, dengan maksud la'allakum tattaqun. Itu satu pendekatan. Pendekatan yang agak universal ini, itu pendekatan yang kita ajukan. Tapi ayat yang sama boleh ditafsir, bahawa Islam menuntut umatnya melakukan Ramadan dan jangan ikut amalan yang terdahulu kerana mereka tidak bertakwa. Jadi naratif itu berbeza. Adakah dalam masyarakat kita, untuk orang Islam dan bukan Islam, kita nak bagi pendekatan yang lunak supaya tidak menimbulkan kebencian dan di kalangan umat dan di kalangan bukan Islam, ataupun kita gunakan ayat dalam Ramadan itu untuk meningkatkan rasa benci itu, adu domba. Saya memilih kupasan ulama-ulama yang tersohor yang melihat kepada kekuatan. Ini di antara lain saya pernah sebut dulu tentang kupasan Muhammad Hamidullah, seorang alim sarjana terkenal yang mengupas tentang why fast ini dengan menyatakan bahawa amalan yang dahulu, maknanya amalan puasa itu suatu yang sangat baik untuk umat manusia. Sama ada di kalangan Kristian atau Yahudi atau agama-agama lain. Saya kadang-kadang kupas ini, kalau nanti mana ustaz, tok guru dia ambil out of context, dia bedal saya setengah mati. Sebab itu kalau dia nak ulas, dengar sepenuhnya. Saya tidak pernah kata bahawa amalan Ramadan ini sama dengan puasa lain. Karena kita diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Tapi
pengiktirafan amalan ini kepada umat terdahulu itu di dalam Al-Quran. Kita boleh ambil pendekatan yang lebih lunak supaya orang lain merasakan, ya, iktiraf amalan kami puasa dulu, dia iktiraf dahulu, ya. Ataupun kita boleh ambil untuk mengatakan bahawa ditolak semua amalan yang terdahulu. Itu sebab kita naratif itu penting. Dalam kegalauan pemikiran sekarang, jangan faham kegalauan, dalam kecamukan dan kekeliruan pemikiran sekarang, confusion, kegalau, itu penyelesaian itu dengan pendekatan, ya. Ini ada kaitan dengan apa yang saya nak sebut, yang dijawab dengan begitu baik oleh MK2 di Parlimen tentang hal-hal yang positif dalam ekonomi, ya. Sama juga pendekatan kita bagaimana kita mau ambil yang adu domba, memperlekeh semua khidmat yang baik orang lain, memutarbelit kenyataan, termasuk di bulan Ramadan ini, atau memilih untuk ambil pendekatan yang lunak, memberi nasihat dan teguran yang baik. Apa yang dilakukan oleh saudara, alhamdulillah telah membuahkan hasil. Ini bukan sahaja di Kementerian Kewangan, tapi semua KWSP, PNB, Khazanah seluruhnya, termasuk Suruhanjaya Security, Bursa, tak sebut dengan kecil hati bang, Custom, LHDN, penat. Tetapi saya nak sebut sini, masih ada ruang untuk diperbaiki. Takkanlah pula kita ini sampai kesempurnaan. Sebab dalam Islam ini, dalam usaha kita, dia disebut striving for excellence. Istilah baru lah, ya. Mungkin draka dan sebagainya yang digunakan istilah itu. Tetapi sebelumnya dalam rumusan hadis Nabi Muhammad SAW disebut itqan fil amal. Maknanya di dalam amalan itu mesti excellent. Malah dalam hijratun Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu, saya masih ingat marhum Ismail Faruqi, seorang sarjana Muslim, dia kata itu dianggap daripada komuniti jahiliyah itu kepada komuniti, bukan saja komuniti Muslim, not just an ordinary community, tetapi an ecumenical community. Ecumenical community maknanya komuniti yang ada teras keyakinan, teras nilai, teras akhlak, idealism. Itu komuniti sebenarnya. Dan komuniti itu disebut par excellence, ya, yang menggerak untuk mencapai kecemerlangan. Itu komuniti. Jadi kalau kita ada semangat yang sedemikian, walaupun alhamdulillah baik, semua angka-angka dan data menunjukkan ada perubahan yang baik, dan kita harus terima alhamdulillah, tetapi kita tahu masih ada ruang untuk diperbaiki ketimbang kejayaan dalam beberapa bidang oleh masyarakat lain, negara lain, dan ini harus kita terima dengan baik. Salah seorang pujangga sastrawan Inggeris, George Bernard Shaw, okay? Bila orang puji berlebihan, dia selalu sebut, oh, very good, very impressive. There's always room for improvement. Dan kadang room itu room kecil, kadang-kadang room itu room besar. Jadi cara polite mengatakan it's not good enough. There's room for improvement. Ada ruang kamar, sebesar kamar untuk diperbaiki. Jadi saya nak gesa saudara, walaupun beberapa kenyataan angka-angka ni, data ini disebut oleh MK2 di Parlimen dan tak disambut langsung, terutama oleh ahli Parlimen Pembangkang. Macam taklah dia sebentar lalu je, tidak mengesankan. Tapi kita tidak hairanlah tentang perkara itu, cuma kita bertanggungjawab untuk menjelaskan. Saya baru ni balik dari Jerman, sambut puasa sehari lebih awal. Itulah, puasa 30 hari masalah pula ni sini. Jadi kan saya kena raya sehari sebelum. Jadi dan saya lihat sambutan itu luar biasa, bukan saja dari segi politik yang kita sebut soal
China phobia atau Gaza, itu satu soal. Tapi sambutan masyarakat, sarjana, pelabur, itu luar biasa. Maknanya kita sudah capai satu tahap permulaan baru bagi negara Malaysia. Cukup harum, dan orang meyakinkan. Dan ini orang kata, oh ini anuah, bukan sebab anuah, sebab persiapan awal di situ. Rakan-rakan kita dari Kementerian Kewangan, dari MITI, dari Kementerian Luar, dari agensi-agensi seperti MITI, Matrade, kemudian kalau beberapa tempat Suruhanjaya Security, Bursa. Jadi ada peranan itu, persiapkan sebagai satu pasukan. Dan ini mengharumkan nama dan memberi keyakinan baru. Sebab itu dalam umpamanya komputer chip ini, kita dah nampak sudah mau diiktiraf sebagai hampir yang pertama, yang tarikan pelaburan pertama di Asia. Dan ini bukan hal yang mudah. Sebab itu saya kata negara ini harus aman, politik harus stabil, dan masyarakat, baik pejabat awam, pimpinan politik, peniaga, pengurus, harus jelas matlamat mereka, kerja mereka. Dasar harus jelas. Seperti saya kata, clarity in our economic policies. Itu akan membantu, Ustaz. Dan ini akan memberikan harapan baru. Saya lihat di situ, kerana Jerman ini seperti tahu kekuatan ekonomi mungkin ketiga paling besar di dunia. Dan sambutan kepada kita itu sebagai negara kecil sangat membanggakan. Dan saya sampaikan di sini, di antara lain sebabnya kerana jasa saudara berikan suatu dasar, kemudian pelaksanaannya dan kesungguhan menyebabkan keyakinan bertambah. Sebab itu daripada awal kita kesal perbaiki apa-apa kelemahan, kelewatan kelulusan, ataupun amalan-amalan yang merosakkan dahulu harus ditinggalkan. Apakah semua ditinggalkan? Belum. Di tiap agensi, tiap jabatan masih ada amalan-amalan lapuk, balah, curang juga masih berlaku. Tetapi kita bersyukur kerana majoriti besarnya itu masih punyai integriti dan punya semangat untuk perbaiki. Yang kecil itu sudah diberi amaran demi amaran, itu terserahlah kepada penguatkuasaan untuk melaksanakan. So, saudara telah yang positif melakukan yang sebaiknya, dan sebagai seorang yang punyai sikap tawaduk, rendah diri, humble, harus terima kenyataan bahawa masih ada ruang untuk diperbaiki. Jadi itu baru bagi saya memaknai Ramadan. Bukan Ramadan ini bukan sahaja ukuran untuk kita tingkatkan iman dan amalan pembacaan Al-Quran dan kefahamannya, tetapi dari segi prestasi kita, prestasi kerja kita, integriti kita harus lebih bersih. Ini dia puasa, tapi sakau-sakau juga. Kemudian lepas duit sakau itu, tahun depan pergi umrah. Jadi, dan ini memang berlaku, kita tahu, bukan suatu yang aneh. Jadi dia tidak relate tentang amalan peningkatan dari segi kerohanian itu dengan kerja amal kita. Jadi mudah-mudahanlah peringatan kepada saya dan kita semua bahawa ada ruang untuk kita perbaiki, dan saya lebih yakin setelah setahun lihat dalam kerajaan, lebih bersetahun, dan saya lebih yakin melihat kadang-kadang kalau kita dalam negeri ini kita sibuk dengan sepak terjang politik dan simpang siur yang dan kerja-kerja dan fail-fail tak berkesudahan. Dan kadang bila keluar ini kita lihat daripada luar dan bicara dengan yang lain, sambutan ini luar biasa. Kita tengok juga rekod semua kunjungan keluar menemui usahawan dan tokoh-tokoh korporat negara masing-masing, layanan oleh pimpinan politiknya, majlis rasminya, termasuklah macam saya tarawih di masjid
Berlin, kemudian solat Jumaat di Masjid Hamburg. Itu daripada masyarakat Jerman dan masyarakat Muslimnya itu semuanya luar biasa. Jadi rakan-rakan yang telah memberikan umpamanya perbandingan dari kunjungan-kunjungan terdahulu jauh lebih baik. Kita harus terjemahkan ini. Maknanya potensi kita kalau kita dapat sustain effort ini dan tingkatkan sedikit lagi. Saya fikir 2 tahun, 3 tahun lagi itu wajah Malaysia itu akan berubah. Tapi dia memerlukan kesungguhan dan tekad semua. Kita sebut tentang angka pertumbuhan dan unjuran untuk tahun depan yang lebih meyakinkan. Untuk tahun depan kita jangka masih di sekitar 4-5%. Semua angka positif. Pengangguran Januari 2024 turun ke paras 3.3%. 2022 3.7%. Kadar inflasi suku keempat tahun 2023 1.6% ketimbang 2% suku ketiga 2023. Walaupun saya tidak nafikan di lapangan kadang harga tinggi. Saya lihat ada rakan yang komen kepada saya, harga beras turun, harga gula terkawal, harga ayam turun ketimbang 2 tahun 3 tahun yang lalu, tapi harga makanan naik. Jadi ini mungkin penguasaan, mungkin pemantauan, dan harus juga menuntut kita melakukan tinjauan dan perubahan. 2 hari yang lalu saya fungsikan mesyuarat nakol, tapi kita tumpukan soal beras. Aneh tak? Bila kita nampak macam dah mula PM dah naik angin sikit, tahu Bernas kata boleh turun RM2, Pengilang kata boleh turun RM1. Tahun sudah tidak pula, 2 tahun sudah tidak. Jadi Alhamdulillah dia turun RM3 beras import. Ada setengah tepat RM2 kerana pengilang tak sanggup, tapi umumnya RM2 hingga RM3. And that's a lot untuk pembeli dan pengguna biasa. Baik, beras tempatan memang sekitar RM26, tapi tidak ada dalam pasaran. Walaupun kadang-kadang laporan kata ada, tidak. Saya hari itu ada program penjualan rahmah begitu di Pematang Pauh, Seberang Jaya. Saya tanya ke kakak saudari, saya kata pasal apa beli jual beras RM30 ni, beras campur je, ada RM26. Dia kata memang ada, tapi tak ada di kedai. Mana tak ada lah. Jadi kakak ni dia jawab saya dengan polite lah. Mana tak beli, tak ada, tapi tak ada. Itu macam mana ada tak ada? Ada lah, saya dengar ada, tapi tak ada di kedai. Tapi bila kita tegaskan dalam mesyuarat, harus, kerana pengeluaran kita tahu berapa pengeluaran dia, dan keputusan kerajaan semua keperluan tentera, polis, sekolah asrama, kontrak sentral kerajaan itu sekarang beli beras import supaya beras murah tempatan itu masih dalam edaran. Saya tak ingat berapa jumlah, tapi besar. Jadi bila kita tekankan itu, akhirnya ada maklumat bahawa ada sekitar 150,000 metrik tan beras tempatan yang boleh diedar. Tak cukup untuk semua. Tetapi kalau kita tumpukan semua di kawasan miskin bandar, di kawasan kampung-kampung, kawasan pedalaman, melalui farma LPP, maka sekurang-kurangnya sebahagian besar atau majoriti rakyat yang pada pendapatan rendah mestilah guna beras tempatan. Sudah Amir Hamzah tak payah, dia pakai beras import, okey, boleh dimaafkan. Macam Johan, dia tak pernah makan beras tempatan. Baik, jadi ini bagi contoh, maknanya tindakan itu mesti
bukan sekadar laporan. Laporannya kalau nak beli beras murah ada beras tempatan RM26. Kalau tidak beras import dan memang dah turun RM3. Itu dasar. Tapi pelaksanaannya tidak dalam pasaran. Jadi sekarang ini dijual, diedar di farmer dan LPP supaya tidak ada kos penyewaan dan kos pengangkutan. Maka boleh kekalkan RM26. Tapi kenyataannya lah harga gula, harga minyak mentah, harga minyak, harga beras kita ini paling murah di Asia Tenggara. Ini tak ada beri pertengkaran. Ini masih kita pertahankan, ya. Paling murah. Jadi ada masalah juga kerana penyeludupan akan bertambah. Kita buat laporan baru ni dalam syarat keselamatan, salah Pulau Sebatik, ya, 1/3 begitu rakyat Malaysia, 2/3 rakyat Indonesia. Tetapi keperluan minyak mentah, beras, gula, semuanya untuk satu pulau. Jadi kita subsidi 2/3 daripada penduduk Pulau Sebatik. Sebab tu saya kata penyasaran subsidi itu penting. Dan beberapa program dan prakasa baru, kaedah percukaian baru macam SST itu perlu kerana dia tidak menekan yang di bawah, tapi dia akan memberikan keadilan supaya yang golongan yang maha kaya dan golongan bukan rakyat itu tidak mengambil faedah daripada subsidi. Mudah-mudahan kita berhasil itu. Ekspor, ya, Januari 2024 peningkatannya 8.7% selepas menguncup 10 bulan sebelumnya. Peningkatan yang membanggakan. Pemulaan ekspor selaras dengan unjuran IMF bahawa perdagangan global dijangka meningkat 3.3% tahun 2024 ketimbang 0.4% 2023. Indeks pengurus pembelian pembuatan S&P juga meningkat ke 49.5 mata pada Februari 2024, iaitu tertinggi sejak September 2022. Ini tanda awal pemulihan sektor pembuatan. Indeks pengeluaran perindustrian meningkat 4.3% Januari 2024 ketimbang pertumbuhan negatif 0.03% Disember 2023. Yang lain pelaburan negara umpamanya. Kita dah tahu, kita umumkan tahun 2023, pelaburan keseluruhannya, domestik dan asing, yang diluluskan ialah RM329.5 bilion, iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah negara. Dan ini memang dari segi istilahnya menakjubkan lah. Dan ini bukan semata-mata kerana satu orang atau satu kementerian, ini kerana jaringan dan kerjasama semua pihak yang bertungkus semua bekerja. Projek banyak. Ada orang kata baik, ini pengumuman. Bagaimana dengan kelulusan dan pelaksanaan projek? 74% projek perkilangan yang diluluskan dulu telah siap atau sedang dalam pelaksanaan. Nilai kerja pembinaan peringkat awal yang tinggi iaitu RM31.5 bilion tahun 2023 ketimbang RM26 bilion 2022. Maknanya peningkatan dari segi pembinaan yang membanggakan. 2024 setakat Mac tahun ini kita berjaya menarik potensi pelaburan asing 76.1 bilion. Ini termasuk kejayaan baru misi perdagangan kita ke Australia, Jerman dan Perancis oleh MITI. Jadi ada juga bangkitkan kebimbangan kerana kedekatan kita dengan China menyebabkan kita mengambil pendekatan yang lebih pragmatik. Ya, negara China, negara jiran, kita tidak ada masalah politik ketenteraan dengan mereka, ada beberapa masalah
tuntutan di Laut Cina Selatan, tetapi tidak menunjuk ke arah ketegangan dan permusuhan. Kita telah berjaya dengan pelantar terbesar oleh Petronas jadi gali minyak di kawasan yang juga dipertikaikan, tapi kita berjaya tanpa gangguan. Jadi ini kerana sikap kita berkawan dan diplomasi. Tapi tentunya katanya mungkin menimbulkan sedikit kesan negatif di Eropah dan di Amerika. Tapi setakat ini tidak ada. Walaupun sudah tahu sikap saya, pendidikan saya macam soal Gaza ini agak tegas. Walaupun saya tidak memilih untuk buat begitu bila dengan Chancellor Jerman atau sebelum itu dengan depan Presiden Biden, depan dalam mesyuarat dengan dia, saya tidak bercadang. Tapi bila saya tengok kami tidak ada langsung ketegasan untuk menghentikan kekejaman dan pembunuhan wanita, anak-anak dan orang ramai di Gaza, saya terpaksa menyuarakan. Di Jerman, walaupun Chancellor Olaf Scholz itu sangat baik hubungan dengan saya dan memberikan layanan yang sangat istimewa, ada perbincangan hati ke hati dalam banyak isu, maka saya memilih untuk hanya menyatakan sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin dan terima kasih kepada Jerman kerana menuntut penghentian serta-merta serangan ke atas Gaza dan menambah peruntukan bantuan ke Gaza. Jadi kita setakat itu, kan, kita tamu negara dan dia pun bercakap secara baik walaupun dia masih serang soal Oktober 7. Tapi bila diserang oleh wartawan Jerman dengan cara yang agak kasar, seolah-olah saya ini baik dengan Hamas, saya menutup kezaliman dan pembunuhan dan terorisme 7 Oktober, maka saya terpaksa jawab. Dan selepas itu media Jerman DW memberikan ruang yang tambahan walaupun soalan-soalannya provokatif. Dia tanya, maka serangan 7 Oktober bukan teroris, maknanya Anwar setuju? Saya kata, sejak bila perjuangan rakyatnya tertindas dan yang terjajah dianggap teroris? Anggapan teroris itu hanya disebut oleh penjajah, bahawa kalau dulu Mat Kilau itu teroris di pihak penjajah, di pihak kita pejuang kebangsaan. Di Indonesia, daripada pengarang Diponegoro sampailah pejuang-pejuang akhir, itu dianggap juga teroris. Tapi bagi kita pejuang kebangsaan atau pejuang kemerdekaan. Mandela di Afrika Selatan sekarang dia katakan hero, tapi jangan lupa semasa dia di penjara dia dianggap sebagai teroris. Jadi saya jawab begitu. Jadi begitu juga Gaza. Negara kamu dijajah, ibu dan kakak kamu dibunuh, anak-anak kecil terkorban. Kemudian kamu ungkit hanya tentang serang balas dia. Kalau tanya saya pilihan, jangan serang. Israel pun jangan serang, Hamas pun jangan serang. Tetapi Israel telah lakukan selama 60 tahun sejak Nakba. Kalau saya tengok DW itu bagusnya rencana, kalau tengok interview itu, kami yang terus edah ni apa sebab awak adik tak dengar lagi. Sudah okey. Dia baik walaupun ofensif ya. Dia tanya, but Prime Minister, you seem to agree with the Hamas attack. You seem to be recognizing Hamas. Very provocative. Tapi bila saya jawab, dia kata, it began with Nakba in 1948, where 1 million Palestinians were vanished, chased out, and thousands killed. Kemudian dia stop, dia terangkan Nakba ini gini. I mean, you see, so sebab tu saya kata kita kena guna kesabaran, kebijaksanaan. Jangan kita serang dia semua sebagai musuh. Kita bagi ruang, ya,
Walaupun dia bertubi-tubi, soal Hamas yang 6 kali dia soalan. Tapi kita jawab, dan saya lihat dia beri ruang sepenuhnya untuk saya jelaskan. Jadi saya jelaskan. What do you call all the freedom fighters? Saya kata from Vietnam to Algeria to South Africa to Indonesia. Bagi rakyat itu pejuang kemerdekaan, pejuang kebangsaan. Dia dianggap hero. Bagi penjajah dianggap teroris. Saya bagi pihak rakyat. Jadi kita jelaskan nasib baiklah alhamdulillah, walaupun satu lepas itu di Hamburg satu sambutan yang sangat baik oleh ratusan syarikat-syarikat di Jerman, syarikat besar, dalam acara yang sangat-sangat istimewa lah, kena pakai black tie. Saya pun nampak macam James Bond itu. Dan memang betul, duduk hotel pun hotel filem James Bond. Tapi saya dah tua, tak boleh panggap James Bond kita. Kalau dulu boleh. Dan sambutan itu sangat luar biasa. Itu selepas mereka tahu. Jadi dia kata, okay, we disagree with you on this, but it's okay, we move on. Dan dari segi pelaburan tak ada beri kesan yang negatif. Itu saya syukur, alhamdulillah. Saya bimbang juga, because saya kena jaga juga. Kan kita buat lantang-lantang, dia boycott kita, masalah juga kita. Tapi syukur, alhamdulillah, dari Amerika Syarikat, dari Eropah, terutama di Jerman, pelaburan itu sangat tinggi, dan mereka setelah Nvidia masuk, masih anggap Malaysia hub bagi rantau ini. Dengan krisis yang disebut, Jerman kata de-risk. Dia tak mau tumpu sangat kepada negara China dan investments. Dia oleh itu dia berdagang dengan China, tapi dia nak pilih satu negara lain yang agak bebas, yang boleh dimanfaatkan, dan mereka pilih Malaysia sebagai hub untuk pelaburan dan pertumbuhan. Jadi kita syukur. Tanggungjawab kita adalah untuk memastikan kita dapat khidmat dengan baik, memenuhi ini. Ada sikit satu benda hal yang saya minta tadi, Johan sebut figure soal kritikan Menteri Besar Terengganu bahawa kita telah nafikan hak Terengganu. MK2 dah bagi penjelasan di Parlimen. Tapi masih mereka menggunakan mantra zalim, tak bagi. Dulu saya pembangkang puluh tahun, tak ada peruntukan pun. Termasuk masa UMNO kemudian PAS bersatu perintah, saya tak dapat. Tapi masa itu tak zalim. Tapi sekarang zalim. Jadi hukum dan fatwa itu boleh berubah ikut politik, bukan ikut agama. Kalau zalim, zalimlah sekarang. Mana kamu dulu zalim. Kita, saya dulu zalim, jadi saya tak mahu Anwar sekarang zalim. Okeylah, saya terima. Kita boleh bincang. Kita, kami dulu adil walaupun tak bagi peruntukan kepada kamu, tapi kamu zalim sebab bagi peruntukan. Saya jawab, peruntukan kita tak pernah tahan. Kita boleh bagi. Semalam saya jumpa ICU, dan saya nak kata pastikan peruntukan tiap kawasan, termasuk kawasan PAS atau bersatu, kita mesti berikan semua. Cuma kita tak bagi melalui ahli parlimen. Kita bagi kepada rakyat. Kita tumpu yang miskin. Kalau miskin tegar, saya tak kira dia ahli parti mana, dia di kawasan mana. Kita bantu tanpa pilihan, sama kaum atau agama atau kawasan atau parti. Baik. Jadi begitu juga tentang yang disebut Wang Ihsan untuk Terengganu. Terengganu jumlah yang miskin ramai. Maka kita beri peruntukan yang lebih. Langsung kepada rakyat miskin. Tidak melalui ahli parlimen. Kerana kita dulu diberikan kepada ahli parlimen sebahagiannya hanya setelah ada rundingan dengan kerajaan pada masa itu di bawah kerajaan Perdana Menteri Ismail Sabri. Masa itu baru ada. Sebelum tu tidak ada. Sudah tahu di Kementerian Kewangan. Masa tu KSP tak bagi peruntukan saya masa tu bertambut di Port Dickson. Ya, gurau itu.
Kita ni move on. Nak ungkit-ungkit lama buat apa? Bulan puasa pula tu. Jadi untuk 2023, berdasarkan hasil petroleum, wang ihsan diberikan 786 juta ringgit. Okey, baik. Tetapi pemberian persekutuan kepada negeri Terengganu untuk 2022 399 juta. Untuk 2023 kita tambah. Maknanya semasa PAS bersatu dalam kerajaan dengan kita dalam kerajaan, peruntukan masa kita lebih daripada masa PAS bersatu. Zalim macam mana? Kita tambah jadi 413.64 juta. Dan ditambah untuk 2024 ada tambahan lagi. Jadi agihan peruntukan belanja pembangunan kita tingkatkan Terengganu. 2023 1.55 bilion. 2024 1.59 bilion. Saya berikan jawapan itu di parlimen sudah. Sebelumnya pun sebenarnya MK2 ulang lagi. Tapi dia kata zalim. Kita tidak ada peruntukan. Inilah kerana zalim menentang secara agama dan Islam, melarang begini, ini madani, ini bukan madanon apa macam-macam. Jadi saya nak guna itu ya, maknanya belanjawan pemberian persekutuan kepada negeri Terengganu di bawah kerajaan perpaduan madani lebih daripada masa kerajaan dulu Perikatan Nasional. Ya. Begitu juga belanjawan pembangunan lebih daripada jumlah yang disebut wang ihsan itu. Ya. Tetapi salurannya terus kepada projek rakyat. Ada program umpamanya emergency, mendesak, hakisan di Tasik Kenyir, kita terus bagi peruntukan untuk menyegerakan projek itu. Ya, sebahagiannya tentu projek daripada dana wang ihsan. Tapi untuk yang miskin, untuk projek-projek kecil untuk rakyat, kita manfaatkan dan kita tidak ambil wang itu untuk kementerian lain atau jabatan lain ataupun kerajaan negeri lain. Dana itu sepenuhnya untuk negeri Terengganu atau Kelantan atau Sabah atau Sarawak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.